Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada semua yang bersama saya pada hari ini. Jadi hari ini kita nak sambung tentang kemurungan yang kita bincang, kita sembang bersama Mem Maziah. Ya, hari ini kita nak sembang pasal punca kemurungan. Jadi sebelum ini kita sudah bincang tentang, kita sudah sembang tentang apa itu kemurungan, ya. Iaitu kemurungan adalah rasa sedih berpanjang perasaan, gangguan perasaan seseorang, ya, yang merasa sedih yang berpanjangan, ya, merasa sedih yang berpanjangan, keletihan, tiada tenaga dan cepat marah, ya, dan hilang minat untuk melakukan aktiviti seharian. Jadi itu adalah maksud kemurungan. Jadi tidak gembira. Ya, kemurungan adalah berpunca dari rasa sedih, rasa tak puas hati, rasa marah, rasa putus asa, rasa yang negatif, ya. Semua rasa yang negatif ini boleh membawa kepada kemurungan. Jadi kemurungan ini boleh seterusnya boleh mengakibatkan kadang-kadang orang rasa nak bunuh diri, ya. Kemurungan yang tidak dikawal, tidak diobat, ya, tidak diberi perhatian. Jadi dia akan menyebabkan seseorang itu rasa tidak mahu hidup lagi, ya, kemurungan yang teruk. Jadi apa yang menyebabkan kemurungan? Ya, apakah yang menyebabkan kemurungan? Satunya adalah kadang-kadang ada juga, ya, dinyatakan bahawa pengambilan obat yang berpanjangan, ya, pengambilan obat yang berpanjangan, obatan, ya, seperti darah tinggi, obat darah tinggi, ya, obat yang menyebabkan tercetusnya episod kemurungan. Jadi hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, love. Bersama saya hari ini kita sembang pasal kemurungan, ya, pasal kemurungan, punca-punca kemurungan. Jadi punca-punca kemurungan, hai, terima kasih bagi like. Hai Ahmad Syahir, start lewat hari ini. Okey, kemurungan. Jadi kemurungan disebabkan oleh rasa sedih yang berpanjangan, ya, rasa sedih yang berpanjangan. Jadi kalau kita tak positifkan pemikiran kita, kita akan kalau kita tak rasionalkan diri kita. Terima kasih. Kalau kita tidak rasionalkan, ya, positifkan diri kita, kita akan seterusnya kalau sedih berpanjangan, kita akan menjurus kepada kemurungan. Jadi kemurungan ini akan memberi kesan yang tidak baik,
ya, kesan kesihatan mental yang tidak baik seterusnya akan mengakibatkan rasa rendah diri, rasa tidak mahu bergaul dengan orang, ya, tidak mahu berjumpa orang, ya, tidak mahu bersosial, ya, dan seterusnya mengakibatkan rasa diri tak guna, ya, semua yang negatif-negatif. Yang menyebabkan seterusnya yang paling teruk adalah, ya, yang bunuh diri, ya, yang kita tidak mahu. Jadi sekarang ini musim PKP, ya. Bila musim PKP, banyak yang boleh menyebabkan, banyak punca yang boleh menyebabkan kemurungan. Satunya adalah kerana line tak berapa elok, line internet saya rasa dia off sekejap. Ya, sekarang ini adalah PKP, ya, banyak yang boleh menyebabkan kemurungan. Boleh menyebabkan kemurungan kerana satunya mungkin pasal keuangan, ya. Bila keuangan menjadi kritikal, jadi ini akan menyebabkan rasa sedih, ya. Kalau rasa sedih sekejap, ya, mungkin kita boleh kawal. Tapi kalau rasa sedih berpanjangan, kita tidak positifkan, kita tidak cuba untuk mengatasi masalah keuangan itu, ataupun kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi masalah keuangan itu, dia akan boleh menyebabkan sedih berpanjangan dan seterusnya, ya, menyebabkan rasa putus asa, rasa diri, ya, rendah diri, dan menyebabkan tak dapat rehat dengan baik sebab sedih, ya, dan ini akan menyebabkan rasa keletihan, ya, tiada tenaga, dan seterusnya menyebabkan kita tidak mahu bersosial, kita tak mahu bercakap dengan orang, menyendiri, ya. Seterusnya akan menyebabkan kita tidak normal, ya, tidak normal, iaitu kita tidak suka melakukan aktiviti-aktiviti seharian seperti riadah. Ya, kita akan mengelakkan diri daripada bergaul, beriadah, bersukan dan sebagainya. Itu dan seterusnya, bila ini berpanjangan, dia akan menyebabkan kemurungan. Jadi untuk mengelakkan kemurungan, ya, semasa kita boleh kawal, pemikiran kita boleh kawal, kita kawal dulu supaya dia tidak sampai pada tahap kemurungan. Bila sampai pada tahap kemurungan, yang ini kadang-kadang luar daripada kawalan kita. Ya, otak kita sudah tidak dapat berfungsi dengan baik kalau sekiranya kita mengalami kemurungan. Hai, Assalamualaikum Siti Asia. Assalamualaikum Mira. Yang depan tak dapat baca lah sayang. Masita, ya, bersama saya. Jadi sebelum capai tahap kemurungan itu, ya, semasa kita boleh kawal, iaitu bila kita rasa sedih, pada saat itu kita boleh kawal diri kita. Kita boleh kawal pemikiran kita pada tahap di mana pada peringkat permulaan, ya. Contohnya tak sampai seminggu kita rasa sedih, kita boleh kita kena kuatkan diri, kawal. Bila mana kita boleh kawal. Bila peringkat sedih saja kita boleh kawal. Tapi kalau kita biarkan ya berterusan, dia akan sampai peringkat di mana kita tak boleh kawal. Kesedihan itu kita tak boleh kawal, itulah di mana kita dalam keadaan murung. Itu yang kita tak mau. Ya, kalau kita dalam keadaan murung di sini, biasanya kita tak dapat kawal diri kita. Ya, sebab otak kita, pemikiran kita sudah dikuasai oleh kesedihan yang berpanjangan. Ini kesedihan yang berpanjangan. Sebab itu kalau sedih sekejap boleh, menangis sekejap boleh. Ya, kemudian kita positifkan diri, rasionalkan diri. Ya, dekatkan diri dengan Maha Pencipta. Ya, jumpa dengan orang yang boleh kita luahkan perasaan. Hai, Assalamualaikum. Wan Asyiki, Puan Wan Asyiki. Jadi
itu disebabkan oleh keuangan. Musim PKP ni ramai yang rasa sedih ya, sebab punca pendapatan sudah putus punca pendapatan disebabkan oleh mungkin telah diberhentikan kerja dan sebagainya, tetapi kita hendaklah tidak menambahkan lagi masalah pada diri kita, iaitu sehingga menyebabkan kemurungan. Kalau kita hilang punca pendapatan saja, kalau kita positifkan diri, betul kadang-kadang keuangan lari, sedikit sedih dan risau. Dekatkan diri dengan Maha Pencipta. Ya, betul tu. Ya, kalau kadang-kadang keuangan itu lari sedikit, lari connection lagi. Tu apa? Tak tahu phone ni. Dia tu. Kita sudah ada satu masalah keuangan. Jadi kalau kita rasa sedih, kita tak obati, kita tak cari bagaimana untuk mengembirakan ataupun bagaimana untuk positifkan diri, kita akan tambah lagi satu lagi masalah, iaitu sudahlah kita tak ada keuangan, ya, masalah keuangan, kita tambah pula dengan kemurungan. Jadi kita seboleh-bolehnya tidak mahu menambahkan lagi masalah. Jadi kalau boleh hanya wang saja. Jangan tambah dengan satu lagi masalah, iaitu kemurungan. Jadi apabila kita rasa sedih, hendaklah kita kalau boleh ya, kita luahkan perasaan pada orang yang tersayang, orang yang memahami, cari kawan, sahabat untuk kita telefon. Sekarang ni tak boleh jumpa kan? Nak luah perasaan pun sekarang boleh video call. Ya, video call kita melalui WhatsApp, ya, video call melalui WhatsApp. Kita boleh juga kalau dengan family kita boleh buat WhatsApp group. Kalau tak boleh, kalau ramai kita boleh buat Zoom, ya. Dan kita boleh luahkan perasaan. Kena luahkan perasaan, sebab jangan rasa malu untuk luahkan perasaan, sebab ini adalah perkara biasa. Ya, adalah perkara biasa, cuma kita hendaklah luahkan supaya kita tidak duduk dalam roundabout sendiri. Ya, pusing, tak dapat selesaikan. Jadi kalau kita luahkan perasaan, mungkin akan orang akan memberi kata-kata semangat. Lelaki memang malu nak luahkan. Lelaki memang malu nak luahkan. Jadi ya, memang itulah kita kena keluar daripada kebiasaan. Ya, keluar daripada kebiasaan. Kita seboleh-bolehnya jangan sampai tahap kemurungan. Jadi kalau kita rasa kita masih boleh kawal sedih, jadi cari seseorang yang boleh dipercayai untuk luahkan perasaan kita. Luahkan pada cermin lah. Kalau malu sangat, luahkan pada cermin. Supaya ya, kita dapat luahkan. Di samping masa kita luahkan itu, kita cari-cari perkataan. Kemudian kadang-kadang kita boleh positifkan diri kita, konsol diri kita sendiri. Ketahu luah pada cermin. Jadi kalau kita malu, kita luahkan pada cermin, boleh, ya, boleh. Luah pada cermin tak apa, tapi jangan cakap sorang-sorang. Jangan bercakap sorang-sorang. Luah pada cermin maksudnya kita ada figure kat depan. Kita bayangkan ada figure kat depan. Ada kawan kita ke kita bercakap walaupun tak ada feedback. Kalau macam tu tak ada feedback, itu adalah paling minimum lah. Tapi lebih baik kita bercakap dengan orang yang lebih berpengaruh daripada kita, lebih berpengetahuan daripada kita, yang lebih mempunyai pengalaman daripada kita, sebab dia akan memberikan kata-kata semangat. Ya, kata-kata kadang-kadang dia akan bagi, kadang-kadang dia tak bagi pun solution. Kita sendiri yang nampak solution. Ya, bila kita bercakap, ya, orang angguk, ya, kita sendiri yang akan nanti kadang-kadang keluar solution bagaimana untuk mengatasi. Pernah tak alami macam tu? Saya selalu alami macam tu. Bila berbincang dengan orang kan, berbincang-bincang, kita sendiri yang dapat idea. Kita sendiri yang tu.
Perlu pandai switch minda semasa negatif supaya tidak stres, ya. Perlu pandai switch minda supaya tidak negatif. Jadi sebab itu kita kena sentiasa positifkan diri. Jadi satu cara yang paling berkesan adalah tak lain tak bukan adalah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta kita semasa menghadapi cabaran. Ya. Jadi di situ kalau kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan luahkan perasaan kita, kita akan menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ampun, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk, ya, bagi jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah, ya, dan kita tengok sekeliling, ya, baca grup-grup dalam grup yang membina, ya, kita masuk dalam circle yang positif, ya. Di sini kalau circle yang positif, kita masuk dalam circle yang positif, ramai yang akan membantu, ya, ramai yang akan membantu. Saya rasa rakyat Malaysia sekarang ini kebanyakannya dah positif, ya, ramai yang nak membantu sebab semuanya mengejar pada saham akhirat, ya, semua mengejar pada saham akhirat. Jadi mereka akan bantu dengan seikhlas hati. Dia akan bagi motivasi, dia akan walaupun dia tidak bagi duit untuk selesaikan masalah kewangan, contoh baru penyebab yang pertama iaitu kewangan. Walaupun dia tak bagi duit, tetapi, ya, dia bagi jalan bagaimana untuk dapatkan duit. Contohnya, ya, sekarang ini ramai banyak dalam Telegram, grup Facebook itu nak cari dropship. Dah kita tak ada duit, kan? Kita jadi dropship, ya. Kita ada ramai kawan. So postkan apa yang kita jadi dropship, postkan produk yang kita nak kita nak tolong jual. Itu dropship, tolong jual sebab kita tak ada duit, kan. Jadi walaupun tak ada duit, boleh dapatkan jadi dropship. Ya, mulakan sesuatu. Ya, insya-Allah dia akan berkembang. Ya, kita tak boleh menyendiri. Connection. Okey. Jadi seterusnya adalah keuangan. Lepas tu kadang-kadang kemurungan juga, sebabnya adalah kita ada yang puncanya adalah, saya pernah jumpa punca ini, iaitu dia tak suka bersosial, ya, tak suka bersosial. Jadi mungkin semasa pembesarannya mungkin dia seorang diri, ya, dia dibesarkan persekitarannya dia adalah anak tunggal, ya, anak tunggal. Kemudian dia, ya, masalah keluarga juga boleh jadi punca kemurungan, ya. Dia sedih masalah keluarga, tapi yang ini apa-apa masalah pun, ya, seharusnya berluahkan kepada orang yang lebih berpengalaman, ya, orang yang dipercayai, ya, orang yang dipercayai. Sekarang ini mungkin tak boleh jumpa, tetapi boleh telefon, ya, telefon orang yang boleh dipercayai. Dan bila kita luahkan, ya, kita akan dapat kata-kata semangat. Kadang-kadang, ya, seperti mana tadilah kata, kita sendiri yang dapat celik akal bagaimana untuk atasi. Ya, syukur dapat keluarga yang suportif, ya. Antara punca ialah kekurangan sokongan keluarga, ya. Kurang sokongan keluarga juga boleh menyebabkan kemurungan, iaitu persekitaran. Jadi, dan juga peristiwa hidup juga boleh menyebabkan kemurungan, peristiwa hidup. Tetapi kalau kita positif, ya, kita husnuzon, ya, bahawa Allah bagi kita ujian supaya kita lebih kuat. Ya, supaya kita lebih kuat. Allah bagi ujian supaya kita lebih kuat,
sedikit demi sedikit kita makin kuat. Dia bagi ujian sedikit, kita bina kekuatan kita. Lepas tu kalau ujian yang lebih besar, kita bina macam inilah vaksin. Kita cucuk untuk bina kita dapat suntikan untuk kita dapat imunisasi, kita dapat bina antibody. Macam tu jugalah. Ya. Seperti mana vaksin, kita cucuk masukkan virus yang mati, yang lemah, kita masukkan dalam badan kita boleh bina antibody. Dah bersambung-sambung dah. Itu analogi. Ya, bagaimana kita bina kekuatan. Jadi bila kita masukkan virus yang mati ataupun virus yang lemah, ya, badan kita akan mengeluarkan antibody, kemudian badan kita akan jadi 2 kali inject antibody kita cukup untuk melawan virus yang kuat, virus yang segar, virus yang tak lemah, virus yang kuat. Jadi bila virus yang kuat masuk dalam badan kita, antibody kita dah cukup. Begitu juga dengan tekanan, ujian yang Allah bagikan kepada kita. Allah akan bagi sedikit, ya. Allah akan bagi setakat mana yang kita mampu. Ya, setakat mana. Sebab tu dia bagi sikit. Dan kita hendaklah terima itu dengan bersyukur. Kita kena bersyukur, ya. Allah bagi ujian sedikit, kita kena bersyukur. Sebab bila Allah bagi ujian sedikit pada mulanya, memang dia akan bagi sikit, kemudian yang besar. Jadi kalau dia bagi sedikit, kita bersyukur, ya, kita akan dapat atasi badan kita mental kita akan dapat mengatasi ujian yang kecil. Ya, bila Allah bagi lagi, kita akan bina lagi kekuatan untuk atasi ujian tersebut. Bila bagi lagi, kita akan bina lagi ujian tersebut. Jadi apabila kita menerima ujian yang besar, mental kita dah cukup kuat untuk menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah bagikan ujian adalah untuk kita menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang patuh kepada ajaran dan ikut agama Islam. Ya, nak suruh kita soleh. Dia akan bagi ujian, ya, ujian demi ujian. Kalau tak bagi ujian, macam mana kita nak semakin kuat iman kita, sebab kita tak diberi ujian. Ya, zon selesa je. Okey. Jadi begitu juga satu yang punca kemurungan saya bagi dulu. Jadi yang lain adalah selain daripada obat, selain daripada keuangan, ya, yang tadi persekitaran, keluarga, ya, kemudian peristiwa hidup, dan boleh juga obat-obatan dan keturunan juga boleh ada yang disebabkan oleh keturunan. Jadi oleh keturunan ini, kalau ada keturunan yang macam ini, haruslah berjaga-jaga, ya. Be more careful. Kalau ada keturunan yang ada kemurungan, yang mengalami kemurungan, kemungkinan kita mempunyai baka kemurungan. Tetapi kita tak boleh berserah saja. Ya, kita kena extra care, extra careful. Ya, kita kena jaga dengan lebih lah kalau ada keturunan kemurungan ni. Jadi kita kena extra, kita kena kuat daripada awal lagi. Kita kena bina kekuatan kita daripada awal lagi. Macam mana nak bina? Macam tadilah. Bila terima ujian, kita bersyukur dan kita atasi. Kita terima ujian, kita bersyukur, kita atasi. Jadi mental kita akan jadi semakin kuat, semakin kuat. Dan antara lain adalah sebab obat-obatan. Ya, obat-obatan, kita ambil obat-obatan ya, yang menyebabkan menjejaskan otak kita. Kemudian ini boleh mungkin menyebabkan kemurungan. Jadi obat-obatan, ya, akan membuatkan perubahan kimia dalam badan kita. Jadi dan mempunyai penyakit, ya, mempunyai penyakit lain, seterusnya badannya rasa tak bertenaga, rasa sedih, rasa
Ya, bila penyakit berpanjangan akan rasa um, tidak hilang minat untuk hidup, ya, rasa keletihan, ya, sebab penyakit. Jadi kalau ini berlaku, ya, sepatutnya keluarga pun kena memberikan support yang orang sekeliling sepatutnya memberi support yang kuat kepada mereka yang kemurungannya disebabkan oleh obat-obatan yang disebabkan oleh penyakitnya ataupun sebagainya. Kalau obat tu diambil kerana tak sakit, contohnya ambil dadah, itu lain cerita. Itu pun perlukan support daripada family juga. Tetapi kalau ambil ubatan yang terpaksa kita ambil, ya, contohnya kita ambil pil darah tinggi yang berpanjangan. Ya, kita ambil ubat-ubatan yang berkaitan dengan yang mengakibatkan kesan kepada mental kita. Jadi ini perlukan sokongan daripada family supaya ahli keluarga yang kesedihan itu dapat digembirakan, ya, dapat digembirakan. Dan disebabkan oleh peristiwa, ya, yang katakan ada, contohnya ada kematian yang memberi impak yang besar, ya, kematian di mana dia sangat bergantung harap kepada seseorang, kepada orang itu meninggal. Itu juga boleh menyebabkan kemurungan sebab dia sangat bergantung kepada orang yang meninggal itu. Bila meninggal dia akan rasa kehilangan kasih sayang, rasa sedih dan seterusnya, kehilangan orang yang disayangi. Dan boleh juga disebabkan oleh biasanya kelahiran anak, ya, melahirkan anak, ya. Bila melahirkan anak, biasa kita panggil apa tu, apa istilah, ya, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kurang faham kenapa diuji. Alhamdulillah sekarang baru faham. Alhamdulillah. Dia line tak berapa cantik. Tahulah, mungkin phone ni berat kot. Ya. Baru melahirkan anak, panggil meroyan. Meroyan. Ada food panda lah sayang. Ada order. Sekejap ya. Combo 3. Alhamdulillah. Rezeki. Ya. Kalau nak bersama saya, tunggu sekejap ya. Combo 3. Saya kena sedia. Combo 3. Tiramisu. Tiramisu ni kurang manis. Ya. Tiramisu ni kurang ya, perasa kopi. Ya, perasa kopi. Tiramisu. Mango. Mango ni saya suka. Rasa buah. Ya, rasa buah. Kemudian salted caramel cookies. Okey, yang ini adalah our signature. Salted caramel cookies. Our signature. Okey. Jadi saya kena macam mana ya? Sebab saya akan guna phone. Kena off dulu. Tak apalah, tak apa.
Okey, kita tunggu yang ini Food Panda. Ya, kita tunggu rider datang untuk ambil. Ya. Jadi inilah. Ini juga boleh jadikan sumber pendapatan, ya. Kalau siapa-siapa nak jadi dropship atau agent, ini adalah biskut cheese. Susu cantik-cantik. Okey, kita ada sini tiramisu, mango, our signature salted caramel cookies. Jadi ini dia diperbuat daripada 2 jenis cheese. Dah tukar tajuk dah pula. 2 jenis cheese daripada Australia yang diimport. Okey. Kita letak sini dulu. Kena bersedia. Oops. Okey, saya pergi dulu. Okey, hai. Masih bersama saya. Terima kasih bersama saya. Itulah kerja part time. Bukan part time. Serius. Serius punya. Bukan part time. Serius punya ni. Okey. Mana kita? Okey, baru kehilangan anak. Kehilangan anak. Untuk punca kemurungan iaitu panggil meroyan. Meroyan ini disebabkan oleh masa-masa melahirkan anak itu dia penat, dia letih, dia mungkin sedih, mungkin kita tak tahu apa yang disedihkan. Dia penat, dia letih, tidak cukup berehat, ya, dan tak ada orang bantu dia, ya, menyebabkan dia lagi tak ada bertenaga, ya. Mungkin perubahan pada anak. Bos biskut cheese. Alhamdulillah. Okey. So, bila dia penat, dia tak ada orang bantu dia semasa melahirkan anak. Melahirkan anak adalah macam nak putus nyawa bila melahirkan anak. Kalau orang perempuan yang bersalin tahu bagaimana melahirkan anak. Dan dia tidak ada sokongan, mungkin tak ada sokongan, bukannya mungkin keadaan dia sekarang ni lah. Terutamanya masa PKP ni, ya. Terutamanya masa PKP ni. Kalau bersalin masa PKP ni, kalau dulu kita boleh balik kampung, ya. Sekarang ini tak pasti boleh balik kampung ataupun tidak. Rasanya sukar untuk balik kampung, ya. Untuk orang kampung ibu bapa datang ke rumah, ya, untuk menjaga orang yang bersalin ni. Jadi oleh kerana sebab-sebab ini, dia akan rasa sedih berpanjangan, tak ada orang bantu dengan anak lagi, dengan kesihatan lagi, ya. Ini boleh menyebabkan kemurungan. Jadi cuba elakkan ini. So bagilah support sebanyak mungkin kepada ibu-ibu yang baru bersalin, ya. Dia boleh juga punca kemurungan, ya. Selain daripada itu, ya, pemikiran, cara kita berfikir. Cara kita berfikir ni selalu negatif. Tengok negatif. Tengok orang macam apa tu, lalat. Macam lalat. Tengok benda yang busuk je. Ya, kalau madu lebah,
dia akan tengok benda yang cantik, ya, yang cantik menghasilkan madu, lebah. Tapi kalau lalat ini, kalau manusia jenis lalat, suka tengok suka tengok A dengan B tengok benda yang sama. Yang A ambil secara positif, yang B ambil secara negatif. Jadi perkara itu perkara yang sama, situasi yang sama, tapi pandangan, ya, pandangan corak pemikiran itu menyebabkan yang melihat dengan cara negatif ini akan akan cepat menghadapi kemurungan. Ya, kenapa dia berpandangan negatif? Kenapa lalat suka benda yang busuk? Sebab orang yang berpandangan negatif ini, dia sentiasa tengok kesalahan orang, sentiasa suka cari kesalahan orang, suka memperbesarkan kesalahan orang, ya, suka menonjolkan kesalahan orang. Ini mungkin sebab diri sendiri, dia rendah diri, dia nak merendah-rendahkan orang lain. Itu juga corak pemikiran yang sebegini. Apabila menerima punca-punca yang tadi, yang saya katakan tadi, yang senarai tadi, yang boleh menyebabkan kemurungan, maka lebih cepat dia akan dapat kemurungan. Bila dapat kemurungan, pada saat itu kita sendiri tidak boleh kawal kecuali kita mendapat, ya, bantuan daripada pakar, ya, daripada psikologis, daripada doktor, ya. Itu tahap kemurungan, bukannya sedih biasa-biasa. Sedih biasa-biasa ni bukan kemurungan. Jadi kita nak elak ke tahap yang kita terpaksa jumpa psikologis, kita kena jumpa kaunselor, kita kena jumpa doktor, kita cuba elak tu dari awal. Semasa pemikiran kita boleh kawal. Jadi semasa pemikiran kita boleh kawal, contohnya kalau kita sentiasa tengok negatif, cuba positifkan. Ya, kalau kita tengok sesuatu, kadang memang terdetik dalam hati kita. Ya, terdetik dalam hati kita benda yang negatif, tetapi kita hendaklah sentiasa beristighfar. Ya, minta ampun dengan Tuhan. Ya, sentiasa beristighfarlah. Sentiasa beristighfar. Kalau hati kita terdetik, kita beristighfar. Hati kita terdetik, kita beristighfar. Jadi dengan itulah kita dapat mempositifkan diri kita. Walaupun diri kita ini ada yang macam ada biawak-biawak. ada biawak dalam diri kita. Ya, ada biawak yang bisik benda-benda yang negatif. So, itu semasa kita boleh rasionalkan sebelum kita tahap kemurungan, kita kena kawal diri kita sendiri. Pemikiran kita kena positifkan. Kita kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena duduk dalam circle yang positif, ya. Kita kena duduk dalam circle yang positif, kita kena luahkan kepada orang yang kita percaya, ya. Jadi ini adalah semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu lagi cerita. Tengok jam. Saya ada satu lagi cerita. Esok itu puasa apa? Tashrik Esok puasa Tashrik. Okey, satu lagi cerita iaitu yang ini saya, ya, tanam dalam diri cerita ini. Sebab bila kita rasa murung, kita rasa sedih, sebelum murung lah, kalau murung tak boleh kawal dah. Semasa kita rasa sedih, untuk elakkan daripada kita masuk dalam zon kemurungan, cerita ini iaitu bagaimana pokok buah kurma, ya, benih kurma menjadi pokok kurma. Ya, Allah jadikan kurma ni dia hidup di padang pasir. Ya, kurma ini boleh hidup di padang pasir sebab Allah dah jadikan ada yang sesuai dalam air, ada yang sesuai tepi pantai, ada tanaman yang sesuai di dalam sungai, ada yang sesuai macam-macam lah. Dan kurma ini sesuai di padang pasir. Dan kita tahu bahawa padang pasir tanah dia tak padat. Ya, bila angin bertiup, dia boleh pasir itu boleh terbang. Dia tak macam tanah di Malaysia ini. Ya, tanah di Malaysia ini
Angin macam mana pun dia tak adalah terbang. Tapi pasir, dia akan terbang bila angin datang. Angin. Jadi pokok kurma ni sesuai di padang pasir. Memanglah Allah jadikan ya seelok-elok, semuanya sempurna. Ya, padang pasir, okey, pokok kurma boleh tanam. Tapi apa yang berlaku adalah sebab pasir ni boleh ditiup angin dan tu. Jadi kalau benih kurma, kalau kita nak tanam, ya, kita akan letak batu atas benih kurma ini. Kenapa? Kita letak batu. Kenapa kita tak bagi dia tumbuh? Kita letak batu, kita bagi dia susah untuk tumbuh. Ya, pokok kurma macam buah kurma, mana kurma? Ya, buah kurma, katakanlah buah kurma ni kita letak batu di atasnya. Ya, dan kurma ini susah nak pucuknya nak naik sebab kita letak batu. Kenapa? Begitu jugalah Allah bagi kita ujian, ya, supaya kita kuat. Pokok kurma ni kita letak batu di sini, jadi dia pucuknya tak akan keluar dulu. Dia akan keluar akar dulu. Ya. Sebab kita tahan dengan batu, kita nak bantu dia. Ya, kita nak bantu benih kurma ini hidup dengan baik, hidup dengan subur. So kita letak batu. Kenapa kita letak batu? Kenapa tak bagi senang-senang je dia hidup? Kenapa kita tak biarkan dia tumbuh pucuk, senang aja naik? Kenapa kita kena letak batu? Supaya dia akarnya tumbuh dulu. Akarnya akan tumbuh ke dalam pasir. Ya, tumbuh ke dalam pasir, jadi akarnya tumbuh dulu, barulah pucuknya kita biarkan naik. Barulah bila dah kita akan biarkan pucuk naik. Jadi bila angin datang, dia sudah ada akar. Jadi ini kita bantu dia untuk hidup. Kalau kita tak letak batu, kita tak bagi cabaran pada kurma ini, ya, dia akan tumbuh pucuk dulu, lagilah cepat dia boleh diterbangkan oleh angin. Itu adalah analogi yang mana kalau kita menghadapi ujian, kita ingat itu. Mesti ada hikmah. Di sebalik ujian yang Allah bagikan supaya kita lebih kuat, kemudian lebih kuat, supaya bila ujian yang sangat besar datang, mental kita sudah bersedia untuk menerima tekanan supaya kita tidak kemurungan dan seterusnya, boleh mengakibatkan ya rumah tangga terjejas, hubungan keluarga terjejas dan seterusnya menyebabkan bunuh diri ataupun kematian. Jadi sekian saja untuk hari ini, ya. Ada komen, harap ya perkongsian ini dapat membantu, ya. Jadi sehingga kita jumpa lagi, ada feedback. Okey, semoga memberi manfaat dan yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik itu adalah datang dari diri saya sendiri. Sekiranya ada kekurangan atau ketidakkeselesaan, ya, semasa sembang-sembang ini, diharap dapat maafkan saya, ya. Saya hanya ingin buat yang terbaik, ya. Semoga dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh dibawa ke akhirat nanti. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.